Fish. What do we know about them? Raw fish at the market? Food that we eat? But most of us already know where fish comes from. But do we know the people behind them? Assalamualaikum, saya Haji Abdul Raja bin Haji Ahmad Hasin, berumur 52 tahun dan berasal dari Kampung Bukit Panggal. Passion memancing ini bermula dari awal sudah. Jadi setelah sekian lama memancing dan ikut-ikut orang, adalah lebih baik kalau saya sendiri mempunyai bot di mana saya berminat untuk menyewakan kepada orang lain. Alhamdulillah, pada masa ini saya terdapat sebanyak 6 buah bot, di mana 5 buah bot adalah bot yang kecil beranggaran 17 kaki ke bawah dan 15 kaki. Manakala yang besar pula, saya mempunyai bot 32 kaki panjang. Perkara memancing ini bermula daripada kecil lah. Memang passion itu dari damit sudah sebenarnya. Tetapi yang mendevelop kepada, bukan dikatakan profesional, develop kepada minat yang lebih mendalam sehingga membolehkan saya untuk membeli bot, di mana passion ini boleh mendatangkan hasil. Selain daripada hasil menangkap ikan, passion ini juga boleh mendatangkan sumber kewangan bagi keluarga saya. Alhamdulillah, bisnes untuk menyewa perahu ini bermula pada tahun 2021 lah sebenarnya. Akan tetapi bot ini lama pulang sudah. Tetapi untuk mau konsentrate kepada menyewakan perahu ini bermula daripada 2021. Dalam kira-kira 30,000 lah harganya. Di mana bot ini ditempah khas daripada Miri. Selepas itu dibawa ke Brunei dan membeli enjin di Brunei. Lepas itu diregisterkan lagi kepada pihak Marine untuk mendapatkan penomboran perahu supaya ianya resmi dapat dijalankan di air. Terdapat 2 jenis bot. Satu yang mana bot yang besar itu khas digunakan untuk orang menyewa ataupun membawa pemancing untuk ke laut. Manakala bot yang kecil itu, yang 17 kaki dan 15 kaki, dihaskan untuk orang menyewa memancing di sungai, terutama untuk memancing udang galah ataupun mengail ikan. Berdasarkan daripada pekerjaan saya yang sebelum ini adalah seorang mekanik, jadi alhamdulillah dapat jugalah untuk pengalaman membaiki kerusakan-kerusakan yang ada pada enjin dan juga bot. Di mana kalau bot itu ada rusak, sekiranya macam pecah, saya dapat membuat dengan menambal dengan gum fiber. Sebenarnya halangan itu tidak pulang banyak lah semasa COVID ini. Kadang-kadang tertakluk kepada pelanggan yang menyewa lah. Dari segi pemakaian, kalau pengguna tidak berapa memendulikan keselamatan perahu semasa menggunakan perahu ini. Kalau dulu ia cuma daripada kawan-kawan saja. Tetapi dengan adanya teknologi ini, saya telah pun membuat satu advertisement kepada Facebook lah. Alhamdulillah, sambutan yang diterima setelah dikeluarkan daripada Facebook itu, syukur alhamdulillah. Ada yang kalau macam belurih itu too excited kadang-kadang sampai sanggup menari-nari di dalam perahu, especially kalau di laut lah, kalau ia terdapat mendapat ikan yang paling besar itu. And then kalau macam ada juga yang the latest ni, sedih lah pasal semasa mengail itu ia leka memegang jorannya tu sama spoolnya tu baru dibalinya dalam masa seminggu. Suddenly ditarik ikan besar, tergugur di air. And then moodnya sampai ke petang dan dah steady lah, kesian pulang. Tapi apa boleh buat, itu sudah ia punya rezeki lah. That is one of the kadang-kadang one of the karakter orang kalau kita ni melihat seorang pengail itu tabah keindah semasa mengail. Buat masa ni
baru je kemarin berunding sama kawan untuk membeli sebuah lagi perahu. InsyaAllah ianya akan dilaksanakan dalam masa terdekat ni lah untuk menambah lagi kapasiti, di mana perahu yang dami tani masa ni alhamdulillah sambutannya menggalakkan. Walaupun bulan puasa masih juga banyak pemancing-pemancing yang akan mengail untuk memancing udang ni. Memancing ini adalah ikut keadaan dan cuaca. Jadi kita ni tidak terlampau boleh juga berharap kepada satu pekerjaan saja. Jadi sementara itu saya telah pun membuat ladang pisang. Ia bermula pada Januari yang lepas, di mana saya telah pun mengupahkan kontraktor untuk mengkali batas ataupun longkang seperti yang nampak di belakang ini ditanam dengan pisang. Memandangkan kawasan ini adalah payak dan berhampiran dengan sungai. Air yang lebihan itu adalah boleh dibuatkan kolam. So sementara itu juga maksudnya di mana kita ni boleh mempelbagaikan usaha. Selain daripada menanam pisang, kita ni boleh juga memelihara ikan. Terdapat 3 buah kolam yang telah tersedia untuk ditambahkan dengan ikan atau untuk memelihara ikan. Yang pertama, kolam pertama adalah khas untuk ikan tilapia. Kolam kedua adalah khas untuk ikan keli, dan kolam yang ketiga adalah untuk ikan dalak. Di mana pekerjaannya adalah tidak susah, dia paling senang. Kerajanya cuma memelihara saja. Lepas itu boleh tinggal. And then kolam ini yang bagusnya, ia tidak payah penjagaan yang rapi. Ia normal saja. Okay? Kalau ada masa, lihat kolam, bagi makan ikan. Tidak ada masa, kalau akan ke laut, ke laut. Kalau akan berkabun, berkabun. Kalau cuaca tidak bagus, kita ini boleh berkabun. Kalau akan dikira projek ini bermula pada Januari 2022 ni, akan tetapi penanaman pisang bermula daripada hujung bulan Februari. Buat masa ni masih lagi memerlukan anak-anak pisang, di mana kekuranganlah sikit untuk mendapatkan bakal-bakalan anak pisang yang ada pada masa ni. Minat memancing ini memang dari dulu. Jadi sumber itu adalah sumber yang paling senang saya dapat. Kalau tidak dapat ke laut, boleh memancing di kolam. Jadi hasilnya dapat dimakan. Memandangkan kawasan tanah belakang ini adalah luas dan dulunya pun adalah tanaman pisang. Tapi setelah diubah semula, dijadikan kolam, lebih bagus ya dibuat dekat rumah. Jadi penjagaannya adalah sempurna dan teratur, di mana dapat dilihat-lihatkanlah daripada macam binatang-binatang ataupun barang-barang yang boleh merusakkan tanaman-tanaman. Alhamdulillah, batas pisang dan kolam ini telah pun mengeluarkan kewangan sebanyak 3,500 Brunei. Halangan itu tidak banyak lah, cuma yang membuat ya kadang-kadang tergendala adalah faktor cuaca. Di mana mesin excavator itu kalau ya waktu hujan, ia tidak boleh beroperasi, ia takut tenggelam. Takut keadaan itu bertambah licak dan air bertambah tinggi, so ia tidak akan bekerja tu. Jadi tunggukan musim tidak berapa hujan, baru ia dapat mengoperate tu ia punya mesin itu. As for the timing ini tidak banyak lah. Cuma menanam pisang, permulaan menanam pisang, dibagi baja, and then dibiarkan cuma itu saja. Akan tetapi mau dipantau je lah ia punya acidity tanah. Kalau kurang acidity-nya tanah itu, jadi terpaksa dibagi kapur untuk membalikkan ia acidity-nya tu supaya pH-nya normal kepada 7. And then pohon-pohon pisang ini perlu juga penjagaan, terutama dibagi baja. Untuk peringkat awal ini, masa penanaman pertama sebelum ditanam, tanah-tanah itu telah pun disimbur sama kapur dan juga baja NPK 1515 bagi menyuburkan lagi tanah tersebut. Dan selepas ditanam, seminggu selepas ditanam, pisang itu akan ditabur lagi sekali dengan baja. And then intervalnya adalah sebulan sekali untuk membagi baja. And then alhamdulillah baja masa ini dengan adanya pertanian birau yang dapat membagi sokongan lah, and then dapat memberikan harga diskaun bagi peladang-peladang yang ada di Brunei ini.
Untuk ikan tilapia, insyaAllah ianya akan dibeli daripada kawan yang mempunyai kolam ikan. Manakala ikan kali itu dan ikan dalak itu, alhamdulillah ianya free. Mengail saja di belakang itu, arah sungai itu, and then hasil itu dapat disimpan ke dalam kolam. Especially kalau dalak sama kali lah. Yang paling banyak masa ni adalah ikan dalak lah. Ikan dalak disimpan di kolam nombor 3, di mana ikan kali kolam nombor 2. Dan kolam nombor 1 ni belum berapa berisi ni, pasal belum lagi ada banih yang sesuai besarnya untuk di Bali. Artinya menunggu saiz yang sesuai baru dapat di Bali dan disimpan ke dalam kolam. Alhamdulillah, perancangan tu memang ada. Perancangan seterusnya ialah akan membuka kolam pancing di mana jika ianya sesuai nanti, ianya akan dibuatkan untuk penyewaan kolam di mana setiap kemasukan orang per head dibayar dengan RM5 dan hasilnya dibawa balik. Untuk perahu yang kecil, sewa adalah RM15 untuk satu kepala, minimumnya adalah 2 orang dan maksimumnya adalah 3 orang. Perahu besar yang 32 itu untuk ke laut, ianya memakai satu trip perjalanan dengan harga 180 untuk 6 orang. Dan maksimumnya adalah 8 orang sekali trip berjalan ke laut. Yang mana umpan, ais dan minuman itu adalah ditanggung oleh pemancing sendiri. Alhamdulillah, sama ada membuka Facebook ARRD Fishing Chartered ataupun menelpon terus kepada saya 737-9541 Haji Abdul Razak. Don't give up on your passion, because it can be something more than just a hobby.